Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersiaran di dalam alam maya, yakni FB online, kuliah online. Syukur sekali lagi Allah memilih kita untuk masih lagi berada di alam yang namanya bumi ini. Di awal kehidupan kita tadi, kita celek, kita buka mata saja, kita berupaya lagi menghidu ataupun menghisap udara yang begitu nyaman secara selesa, kan, tanpa ada sekatan dan keraguan dia. Ada di antara sahabat-sahabat saudara-saudara kita, dia nak tarik nafas pun susah sekarang ni. Kita masih lagi diberikan, dikurniakan rezeki oleh Allah berada di pagi yang penuh keberkatan ini. Moga-moga perkongsian kita dalam kuliah online ini dapatlah kita jadikan ia sebagai pengajaran, insya-Allah. Pada pagi ini kita sambung balik pengajian kitab kita Baharul Mazi jilid yang keberapa tuan-tuan? Jilid yang ke-13 dalam bab apa? Babul maja'a fil miraq. Tu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan berjawab bertengkar. Jarang orang nak bincang ni bab ni kan. Bab berjawab dan bertengkar. Apa dia yang dia katakan? Berjawab bertengkar tu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah berjawab bertengkar itu satu pekerjaan yang keji. Tu. Kita kata dia soal jawab lah. Tengkak hang aku, hang kata aku kata hang. Tu bertengkar tu. Tu. Lawan bertengkar. Jawab bertengkar. Dan ditegah akan dia oleh syarak kita. Bertengkar-tengkar ni adalah satu, orang kata apa, satu perangai, sifat yang tak elok yang ada pada diri seseorang tu. Ada orang yang seronok bertengkar, seronok. Dia bertengkar saja. Kan. Jadi Islam ni tuan-tuan, yang kata Islam ni siapa punya? Allah punya. Allah turunkan Islam ni. Allah bagi Islam kat kita ni. Dia ciptanya manusia, dia tak biar macam tu kan. Dia tak kata ni aku buat ke, aku cipta hampa manusia, aku cipta dunia, hampa hidup kat dunia. Dah. Allah cipta kita dunia, dia bagi peraturan. Peraturan dia apa? Tu yang kata Islam lah. Dalam Islam tu macam-macam ada. Cara nak hidup, cara nak minum, nak makan, nak ada hajat, semua ada. Apatah lagi how to overcome this perangai berjawab bertengkar ni. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal kaziba wa huwa batilun bunyalahu
fi rabadil jannah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ni satu susuk tubuh yang semua, kan, orang yang baca kitab ke tak baca kitab, yang dengar kuliah ke, yang baru-baru sekali ni, nama Anas bin Malik ni akan didengari, kan, akan disebut-sebut, kan, satu susuk tubuh ni punya famous, kan, punya, orang kata apa tu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan bohong di dalam berjawab bertengkar dengan orang itu, padahal ia tahukan dirinya tidak betul apa yang dikeluarkannya, lalu berhenti ia, nescaya dibangunkan Allah baginya mahligai dikelilingi syurga, tuan-tuan. Tu punyanya Allah Akbar, sayang, punyanya, murahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, kepada makhluk yang nama manusia, khususnya orang yang beriman. Celah-celah beriman itu, dan beriman itu bertimbang rasa pula. Tu, kan. Jadi sedikit saja kebaikan. Kalau kita tengok-tengok, kalau kita fikir-fikir, takkanlah buat ni sikit pun dapat macam tu punya nikmat. Hanya orang yang beriman saja yang boleh menilai itu semua. Orang yang tak beriman, dia akan, kan, dia refuse to believe this statement. Dia kata, apa ni, takkanlah buat macam ni pun dapat syurga. Kan? Syurga is not ours. Syurga is belong to the Creator. Who is the Creator? Allah the Almighty. Tu cerita dia. Kan? Jadi terpulang pada Allah. Dia nak bagi apa pun. Kita kerja kita buat kebaikan je. Tu ganjaran dia. Tapi bukanlah semata-mata kita buat tu semua untuk ganjaran dah. Ganjaran tu initial. Kan? Untuk nak jadi orang yang baik, nak belajar. Orang nak belajar ni, daripada kita darjah 1 lah. Kan kita ni, anak-anak jadi anak kecil ni, dia kena sogok. Kan? Kita setuju sebab budaya kita ni belajar menyogok ni daripada kecil lagi. Tu. Budaya menakut-nakutkan daripada kecil lagi. Kan? Jangan keluar, ada hantu. Sampai ketua takut hantu. Kan? Ni buat. Adik buat ni, adik pergi kedai, nanti mama bagi upah. Kan? Upah tu, sogok dah. Kau tanpa ada sogok, ingat nak pergi? Tak pergi. Silap kita. Kan? Patut, bila kita suruh dia, kita praise dia. Inilah Allah suka. Tu. Cara macam tu lah. Kan? Tuan-tuan pun dah buat dah. Alhamdulillah. Tuan no problem. Okay. Maka, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa meninggalkan bohong dikala berjawab dan bertengkar. Tengah orang ni dia suka bertengkar. Kan? Dia bukan tahu pun benda tu. Dia cerita ikut suka dia aja, benda tak betul pun. Maka Nabi kata, kalau ada siapa dalam situasi yang macam tu, dia bertengkar, kan? Dia tahu benda tu salah, terus dia berhenti. Dia kata, aku ni silap ni, berhenti dia. Kan? Jadi, bila berhenti tu, maka kata Nabi Muhammad, saya dibangunkan Allah baginya mahligai dikeliling syurga. Syurga ni besar mana, tuan-tuan? Syurga ni besar mana? Seluas langit dan bumi. Syurga. Oh ya Allah, tak tahu nak cerita. Contoh ni syurga. Contoh ni syurga. Keliling syurga. Allah buat mahligai. Tu baru kebaikan macam tu, kan? Kita bangun diri, kita keluar daripada tu. Dia kata, dia tu tengah-tengah bertengkar. Aku ni tak betul ni. Allah muliakan orang ni. Kan? Masalah. Berjawab bertengkar tu bagaimana rupanya? Macam mana yang dikatakan?
berjawab bertengkar tu. Tengok dia ulas. Tuan kitab ni cerita lagi. Ulas lagi dengan secara detail. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, tiap-tiap bangkang dan melawan atas kalam orang lain dengan menzahirkan cacat padanya, maka ialah bernama mira. Tu. Asyik bangkang je. Asyik bangkang. Contoh lah contoh. Tengok dia ni. Siapa yang bagi ni tadi tu? Siapa yang speech tadi? Bagi speech tadi. Tu. Yang ceramah tadi siapa? Dia berkata ni lah sipulan-sipulan ni. Ada banyak tak betul tu. Tu. Dia actually what he is trying to prove. Apa yang dia nak buktikan? Dia terror lagi lah. Tengah orang macam tu. Dia nak suruh orang kata, betul yang kau kata tu betul. Tengah orang ada macam tu. Jadi, janganlah kita menjadi orang yang suka menjadi membangkang-bangkang. Bengkang tak apa boleh makan. Bangkang tak boleh kan. Kan. Jadi, ianya dinamakan, orang yang jenis macam tu, dinamakan mira. Sekejap lagi kita akan kupas lagi apa makna mira. Ia ini berjawab bertengkar, maka membangkang dia. Bangkang dia. Kata Ir Tompel, engkau ni asyik bangkang je bila nak habis. Tu kan. Dalam filem apa? Keluarga nombor 9 ke apa? Tu. Kemudiannya, maka membangkang itu ada kalanya pada lafaznya dan ada kalanya pada maknanya. Dan ada kalanya pada qasad orang yang berkata itu. Satu, ia bangkang sebab apa? Pada lafaznya. Kan? Dan ada maknanya. Atas maknanya. Seterusnya, qasad. Hasrat dia. Okey. Maka membangkang cakap itu iaitu mencacat cakapnya pada nahunya atau pada peribahasa. Pada bahasa atau pada aturannya huduh. Tu. Macam mencela lah. Perli tu. Okay. Aturan yang huduh tu. Dan bangkang pada maknanya itu, apa makna dia? Ya ini tiada begitu maknanya dan tiada macam ini mafhumnya. Kan? Apa yang kita bangkang, orang tanya, apa yang salah dia? Adalah. Tu. Yang dia bangkang, yang dia komen, yang dia komplain tu pun, dia pun tak tahu tu habuk pun. Macam dia terror pula. Macam dia tu hebat. Kan? Bila orang tanya, apa yang tak betul? Adalah yang tak betul. Kan? Adalah. Kan? Contoh dia macam tu. Dan ada pun bangkang pada qasadnya, maka seumpama engkau katakan, ini kalam sebenarnya, tetapi qasad kamu tiada sebenarnya. Dan yang betulnya engkau itu ada maksud lain. Kan? Dia kata apa? Dia kata yang dia sebut tu tak betul. Ni macam ni yang betul. Padahal tak betul juga. Pun ada juga. Tuan, orang yang menegur ni selalunya, dia tak tahu mana pun. Kan? Tapi he is trying to prove something. He try to prove that he is better than the guy who is talking in front of him. That is bad. That is very bad. Orang putih kata. Kan? Kitab ni kata apa? Itu satu perkara yang tak baik. Tak baik di sisi Islam. Kan? Mana kata Islam, tak baik di sisi manusia. Tak kira lah siapa pun. Jangan kira, dia orang bukan Islam, tak apalah kita bilang. Tak. Islam ni semua, untuk agama semua. Itu sebab Islam ni satu, daripada satu. Itu sebab manusia ni, asal usulnya daripada seorang. Daripada satu. Kemudian dia jadi dikembang dan membiak. Itu sebab manusia ni, di diri manusia itu sendiri, kata Allah, ada pengajaran dia. Allah so tengok, kenapa ada manusia ni ada kulit putih, kulit macam-macam kulit. Ada yang gelap, ada yang cerah.
Ada yang terang, ada lebih kurang. Allah SWT fikir, cuma manusia ni duduk, sekali-sekali duduk fikir, kenapa kulit aku ni putih sikit? Tak ada lah putih sangat pun. Dia itu pasal apa hitam. Tapi semua darah merah. Why? Kenapa Allah tak buat yang hitam, darah hitam lah. Yang kita ni darah. Semua darah putih. Allah nak tunjuk, there is no different. Human being is, orang kata apa? The same. We are coming from the one. Adam alaihissalam. Okay. Tu. Jadi, jangan kita bertengkar. Bertengkar ni Islam tak bagi. Agama kita Islam. Agama kita yang Islam, yang suci ni, tak bagi kita bertengkar. Whatever. Dengan orang Islam ke, sesama Islam ke, bangsa lain ke. No. Tu. Islam ni guide kita. Ad-dinu nasihat. Agama nasihat. Okay. Habis. Sabda Nabi lagi, wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqu bunya lahu fi wasatiha. Dan barang siapa meninggalkan berjawab bertengkar padahal ia tahukan dirinya dan di dalam tangannya sebenarnya, nescaya dibangunkan Allah baginya mahligai di tengah-tengah syurga pula. Tu. Tadi di keliling syurga. Ni di tengah syurga. Nak dapat di tengah syurga ni apa? Malaikat yang dibangunkan oleh Allah SWT meninggalkan berjawab bertengkar padahal ia tahu dirinya dan di dalam tangannya sebenarnya. Benda tu betul. Kan? Benda tu betul. Yang dia cakap tu betul. Orang tu cakap tak betul. Tapi orang tu yang nak menegakkan benda yang basah. Kan? So kita back off. Kan ada satu kisah di mana satu hari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW duduk di sisi Sayyidina Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW cukup akrab dengan empat sahabat baginda Rasulullah SAW. Ada relation, very close relation. Sayyidina Abu Bakar bukan sekadar sahabat, seperjuangan, setiduran, satu bantal. Tu. Dia juga bapa mertua Nabi. Tu. Dia juga yang mengaku, kan? Yang orang kata apa? Yang hadang. Orang tanya apa tentang Muhammad, dia akan kata yes saja. Dia tidak akan kata no. Dia yang dapat as-siddiq tu. Tu yang kata, satu hari dia duduk sembang-sembang, datanglah seorang Arab tah mana hala lah. Tiba-tiba dia sumpah seranahnya Sayyidina Abu Bakar. Dia marah-marah. Dia kata, Abu Bakar macam-macam dia kata. Senyum saja Abu Bakar. Diam aja. Nabi pun senyum. Nabi senyum. Lama Abu Bakar dia tak tahan. Dia marah orang tu. Nabi pun lari terus. Sayyidina Abu Bakar jadi heran lah. Tadi dia duduk kat aku, ni dia lari pula. Siapa? Lalu dia tanya. Tu yang kata hebatnya tuan-tuan, sahabat-sahabat dengan Rasulullah SAW ini. Mereka tuan guru dia, maha guru dia, depan mata. Ada apa masalah, dia terus bertanya kepada Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tadi masa kita duduk sama-sama, bila aku disumpah sanah, dimaki, dihamun, kau senyum saja ya Rasulullah. Tapi bila aku start menjawab saja, kau terus lari. Kata Nabi Muhammad SAW, tadi masa engkau dimarahi, dicerca, dihina, engkau relax aja. Malaikat aminkan doa engkau. Malaikat memohon keampunan ke atas diri engkau. Bila engkau start menjawab, ya malaikat pun belah, aku pun belah. Tu yang kata
Nabi Muhammad SAW yang kata Sayyidina Abu Bakar. Ni Nabi kata apa? Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun bunyalahu fi wasatiha. Barang siapa meninggalkan berjawab bertengkar padahal ia tahukan dirinya dan di dalam tangannya sebenarnya, nescaya dibangunkan Allah baginya mahligai di tengah-tengah. Tu. Dia tahu, dia betul. Terlibat juga dia, orang yang B tu, kata dia juga betul. Lalu bertengkar. Kan? You tuan-tuan yang diri tuan-tuan ni betul, tuan-tuan back off. Keluar, lari daripada situ. Walaupun tuan-tuan ada, tuan-tuan mempunyai tu bukti yang benar. Allah bina mahligai di tengah-tengah syurga, tuan-tuan. Oh, tak boleh nak cerita, tak boleh nak bayang. Okey. Seterusnya masalah berjawab bertengkar itu bagaimana meninggalkan dia tu di tengah-tengah kan. Climate konflik itu, pertengkaran itu, bagaimana kita nak back off. Ada cara dia juga. Tu. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, dan meninggalkan berjawab bertengkar itu ialah dengan meninggalkan engkar dan bangkang kata yang didengar itu. Macam mana kita nak back off? Macam mana kita nak leraikan, nak keluar daripada kancah-kancah itu? Kan? Maka tengah klimaks itu, kan? Kita diam dan kita meninggalkan engkar dan bangkang, kita diam, kita keluar tu. Tak apalah. Kita kata apa? Hang nak menang, ambil. Ambil. Tak apa. Ambil. Tu cara dia. Maka tiap-tiap kalam yang engkau dengar akan dia boleh kamu tilik. Jika ada ia cakap yang sebenarnya, maka benarkan olehmu akan dia. Dan jika kalam itu tidak terpakai atau bohong, serta tiada bergantung dengan pekerjaan agama, maka naklah kau diam daripadanya. Kan? Kalau kau ada facts and figure, kau bagi tahu dia. Cerita dia sebenarnya macam ni. Macam ni. Ending dia macam ni. Kan? Kalau ada bersangkutan dengan agama lah, macam selit sikit. Ni Islam kata macam ni. Dalam kitab kata macam ni. Contoh. Kalau dia tak mau dengar, it's up to him. Okay, tak apa. Kan? Tak mau dengar aku. Okay. Tu meleraikan. Keluar daripada meninggalkan berjawab bertengkar. Okay. Sabda Nabi SAW lagi, wa man hasanu khuluquhu bunyalahu fi a'lah. Dan siapa elok perangainya yang cukup lemah lembut di hadapan orang dan lemak manis cakap, nescaya dibangunkan baginya mahligai di dalam syurga pada tempat tingginya. Tu. Siapa yang bersikap lemah lembut. Bukan lemah gemalai. Lemah lembut. Dia lain tu. Lemah gemalai dengan lemah lembut. Bersopan santun. Kan. Macam Nabi lah tuan-tuan. Macam sahabat bila berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab akhlak sahabat ni menyamai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak dengar hadis-hadis daripada anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, macam mana dia ikut perangai Rasulullah SAW. Ada juga cucu-cucu Nabi yang ikut perangai Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun kena ikut. Itu contoh suri tauladan. Yang bawa rahmat kepada alam. Jadi kita pun kena ikut. Nescaya dibangunkan mahligai di dalam syurga pada tempat yang paling tinggi, Ya Allah, Masya Allah, tuan-tuan. Kita tak tahulah syurga ni macam mana, Masya Allah. Bermula ini hadis Hasan lagi Hasan. Tu. Habis. Yang seterusnya berkelahi itu berdosa mengerjakannya. Bermula dalil yang menunjukkan atas berdosa kerja berkelahi itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bika ismam an la tazala muqasima
Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, lagi saudara sepupunya, namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tu sepak saudara dia, Abdullah bin Abbas. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memada engkau itu pada dosa oleh setiap engkau itu orang yang berbabil-babil dan berbantah-bantah. Tu, baby-babil tu. Baby-babil. Kan? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, yang ini saudaranya ataupun puak saudara dia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kata dia, Nabi telah bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, memada engkau itu pada dosa oleh sentiasa engkau itu orang yang berbebel-bebel dan berbantah-bantah berkelahi. Tu, memadalah engkau itu pada dosa. Bebel pun tak boleh, berbantah-bantah, berkelahi pun tak boleh. Allah comelnya Islam ni tuan-tuan. Terus ada cerita apa lah. Hak Islam ni memang dah comel dah. Okay, satu lagi masalah. Berkelahi dan berkeras-keras kepala itu satu pekerjaan yang dikeji syarak. Berkelahi. Kan? Keras kepala. Degil. Kan? Degil. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, berkelahi dan berbebel-bebelan itu ialah mengeluarkan cakap keras kepala bagi mendapatkan sempurna dengan dia akan harta atau hak yang dimaksudkan. Maka yang demikian itu terkadang ada ia memulai dan terkadang ia bangkangan dan lempang. Lempang cakap tu. Tu tangan-tangan jalan tu. Berkelahi dan berkeras kepala. Ia adalah satu perkara yang dikeji oleh syarak. Sebab apa? Berkelahi, bertengkar. Orang keras kepala ni boleh hilang kawan. Orang pun tak mahu masuk campur. Orang nasihat tak berterima. Dia kata, hang pergi buat kerja hang. Ni aku punya kerja. Hang jaga isteri hang. Ni keluarga aku. Orang nak nasihat dia. Tu. Maka dia akan hilang teman dan hilang kawan. Orang pun tak mau campur hal dia. Tu kita ni kadang-kadang terlebih pandai cakap. Kita ingat kita hebat. Yang kita, sebab apa? Kita pendidikan kita tinggi lah kot. Tu yang rasa diri hebat. Tak ada siapa pun hebat dalam dunia ni. Jangan siapa duk katalah. Yang bagi hebat manusia kat dunia ni siapa? Manusia sendiri. Manusia sendiri yang mengagungkan manusia tu. Itu yang jadi hebat. Kita tengok artis-artis. Macam mana dia boleh jadi terkenal? Sebab apa? Selalu dipromosikan hari-hari. Suara dia je keluar TV. Tu. Nak juru acara pula. Geng dia. Juru hebah pula geng dia. Main lagu. Kawan dia je lah. Jadi yang mengagung-agungkan manusia adalah manusia itu sendiri. Tentuan Nabi Muhammad SAW satu ketika datang ke majlis. Datang ke masjid, sahabat-sahabat ada nak untuk menyampaikan kuliah. Untuk menyampaikan ceramah. Nabi pun sampai, sahabat dah ada tunggulah. Tu dululah. Sekarang ni tuan-tuan, kadang-kadang ustaz sampai dulu. Penuntut tak datang lagi. Tu. Jadi ustaz sampai dulu tu bukanlah macam tu. Sebab apa? Dia jauh, dia sampai dulu. Tu. Jadi kita pun tak boleh nak kata apa nak murid kena tunggu cikgu tak. Sekolah dulu ya. 7.30 masuk kelas, tu kita pun semua masuk kelas. Dia ada sistem dia. Kehidupan ni kan ada penuhi dengan sistem dan prasyarat dia. Jadi kena memenuhi, kita kena penuhilah syarat-syarat dia. Jadi satu hari Nabi masuk, ini nak cerita yang memuliakan ni. Nabi masuk, sahabat-sahabat ni semua berdiri.
Tengok Nabi masuk. Maha guru. Rasulullah, kekasih Allah. Second tu, the second fiddle. Allah, Muhammad. Tak agung ke? Allahu Akbar. Selayaknya dia diagungkan. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, wahai sahabat, duduk. Aku tidak mahu dimuliakan. Kan? Sebenarnya Nabi bukan cerita kat dia. Nabi nak habaq dekat kita ni. Jangan memuliakan sangat manusia ni. Kan? Sebab apa manusia ni kalau dimuliakan, selalunya kita tengoklah. Oh ya Allah, kalau menang, disanjung. Kalau salah, kalau kalah, ada saja yang tak kena. Kan? Padahal, contoh bola. Dia tu bukan nak skor gol pun, dia lari tersepak masuk gol. Menang. Kan? Ketetapan Allah SWT dah macam tu. Jadi kita pun kata, jadi janganlah diagung-agungkan. Jangan mengangkat martabat manusia tu tinggi sangat. Sebab di sisi Allah tak ada apa pun. Hang kaya pun Allah tak pandang, hang miskin pun Allah tak pandang. Allah pandang apa? Takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu melakukan kerosakan, kata Allah. Jadi, tuan-tuan, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, maka sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi untuk kali ini. Moga-moga kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang untuk menyambung tajuk ini. Ini kita akan berkelahi dan berbebel-bebel kerana menuntut hak, apa macam hukumnya. Kan? Kita akan pergi ke satu ke bab ataupun masalah yang berikutnya. Yang ini apa? Berkelahi dan berbebel kena menuntut hak, apa macam hukum. Kan? Kita menuntut hak kita. Yang bebel apa tu aku punya apa. Kan? Jadi bila ni kita nak sambung ni? Pada 30 hari bulan 9 ini. Jangan ke mana-mana. Tetapi kuliah maghrib lah. Jangan ke mana-mana. Hadirkan diri kita di hadapan laptop ataupun telefon masing-masing. Tuan-tuan adalah di mana pun, dalam kereta ke, atas gunung ke, dalam air ke, telefon waterproof, boleh tengok. Kalau nak tengok lah, boleh mengikuti kuliah online kita. Wallahu alam. Ampun dan maaf saya pinta sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah panjangkan umur, dimurahkan rezeki, bertemu sekali lagi. Maka kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatah annal alifannah waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahillazi ismuhu barakatun wa shifa. Bismillahillazi biyadi shifa. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi summun wa la da. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa was samiul alim. Ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, sebaik-baik nama, dengan nama-Mu ya Allah, Tuhan yang punya bumi dan langit. Dengan nama-Mu ya Allah, dengan namanya ya Allah memberi berkat serta mengubati penyakit. Dengan nama-Mu ya Allah, dengan kuasa menyembuh penyakit. Dengan nama-Mu ya Allah serta namanya tidak memberi mudarat kepada racun dan penyakit ya Allah. Dengan nama-Mu ya Allah tidak mendatangkan mudarat beserta dengan namanya satu benda pun di bumi dan di langit ya Allah. Dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau angkatlah penyakit wabak COVID-19 ini daripada bumi Malaysia khususnya, seluruhnya dan amnya di seluruh dunia ya Allah.
Ya Allah ya Rabb, kembalikanlah kami daripada kehidupan yang asal ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kami ya Allah, kami redha ya Allah dengan ujian-Mu ya Allah, yang memberi kami kesedaran pengejaran ya Allah. Ya Allah ya Rahman yang kembalikanlah kami kepada kehidupan yang asal ya Allah, agar kami menambah segala amal kami ya Allah, agar kami dapat mengenal diri-Mu dengan lebih dekat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Taqabbalallahu minkum. Jazakallahu khairan katsiran.